Salam sejahtera bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Authority TV malam ini. Kesemua 4,600 sampel COVID-19 yang belum diuji kerana kekurangan reagen berjaya diproses dalam tempoh 48 jam. Kesemua 4,600 sampel COVID-19 yang tidak dapat diuji berikutan kekurangan reagen sebelum ini berjaya diproses dalam tempoh 48 jam oleh pasukan khas Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu. Bagaimanapun Jabatan Kesihatan Negeri Sabah memaklumkan jumlah sampel akan bertambah sekiranya terdapat kumpulan sasar baru yang dikenal pasti. Sementara itu, 5 kes baharu positif COVID-19 dicatatkan di Sabah hari ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 285 kes. 3 kes positif baru dilaporkan di Keningau dan masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu dan Kinabatangan. 12 kes pesakit pulih direkodkan hari ini menjadikan keseluruhan yang pulih seramai 120 orang setakat ini. Pengurusan jenazah hendaklah dibuat mengikut garis panduan tata cara pengurusan kes COVID-19 bagi sebarang kematian berkaitan COVID-19 atau kematian yang berlaku di luar hospital atau brought-in death BID. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi mengeluarkan kenyataan itu semalam berikutan kes kematian seorang lelaki warga asing berusia 27 tahun yang menggantung diri di pokok berhampiran Kampung Pondo, Pulau Gaya pada 6 April yang kemudiannya didapati positif COVID-19. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji semalam memaklumkan hasil bedah siasat terhadap jenazah mayat lelaki itu mendapati lelaki berkenaan positif COVID-19. Berikutan itu, Datuk Dr. Christina mengeluarkan nasihat berkenaan. Katanya pematuhan pengurusan kematian itu amat penting bagi membendung penularan COVID-19 serta mengelakkan pendedahan pada skala besar. Semalam, kes bunuh diri itu dimasukkan dalam statistik COVID-19 bagi daerah Kota Kinabalu setelah mangsa disahkan positif COVID-19. Sehingga semalam, 280 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 4 kematian serta 108 kes yang pulih sepenuhnya. Majlis Fatwa Negeri Sabah mengumumkan penangguhan aktiviti solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid serta surau di seluruh negeri berikutan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 15 April ini sehingga 28 April. Mufti Negeri Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira asas syarak dan maqasid syariah demi kebaikan umat Islam. Keputusan itu turut melibatkan penangguhan solat Jumaat pada 17 dan 24 April. Ahli karya wajib solat fardu Zohor pada hari Jumaat berkenaan dan solat fardu di rumah atau kediaman masing-masing sepanjang tempoh itu. Katanya umat Islam di Sabah dikehendaki merujuk garis panduan yang pernah dikeluarkan sebelum ini iaitu irsyad mengenai garis panduan masjid dan surau sepanjang tempoh penangguhan solat Jumaat berjemaah dan aktivitinya. Garis panduan lain yang dikeluarkan oleh pihak berwajib dan saranan serta garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam kenyataan itu, beliau turut menjelaskan panduan berpuasa bagi pesakit COVID-19. Bagi pesakit COVID-19 harus berniat melaksanakan ibadah puasa pada malam hari atau ketika bersahur dan melaksanakan puasa sebagaimana biasa mengikut kadar kemampuan diri masing-masing. Pesakit diharuskan berbuka puasa apabila tidak mampu meneruskan ibadat puasa dan diharuskan berbuka atas nasihat doktor Muslim yang merawat mereka. Sekiranya puasa boleh melambatkan kesembuhan atau akan memudaratkan lagi keadaan pesakit. Bagi pesakit kritikal diharuskan untuk tidak berpuasa dan pesakit yang tidak berpuasa hendaklah menghormati bulan Ramadan dengan menjaga adab tertentu. Ibadat puasa yang ditinggalkan hendaklah diganti semula setelah mereka sihat mengikut bilangan hari yang ditinggalkan dan perbanyakkan ibadat sunat yang lain, katanya. Dalam kenyataan itu, beliau turut menjelaskan panduan solat tarawih sepanjang tempoh PKP dilaksanakan.
Sembahyang tarawih hukumnya sunat muakkad yang sangat dituntut bagi orang Islam lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan sama ada secara perseorangan atau berjemaah. Orang Islam dianjurkan mendirikan sembahyang tarawih di rumah masing-masing dan waktu sembahyang tarawih ialah selepas sembahyang fardu isya dan sunat ba'diyah 2 rakaat. Bilangan sembahyang tarawih yang paling utama didirikan adalah sebanyak 20 rakaat, katanya. Kesesakan lalu lintas luar biasa berlaku di sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu siang tadi di hari terakhir Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua. Menerusi video dan gambar yang dikongsikan di laman sosial, kebanyakan jalan di sekitar pusat bandaraya sesak sejak awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata kesesakan berlaku kerana masyarakat masih berdegil untuk keluar rumah semasa pelaksanaan PKP. Katanya polis melakukan pemeriksaan rapi dengan menyemak dokumen perjalanan setiap pemandu. Setiap pemandu disoal kerana ada antara mereka memberikan pelbagai alasan tidak munasabah untuk menipu bagi melepasi sekatan jalan raya, kata Habibi ketika dihubungi hari ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media hariannya hari ini berkata mereka yang ingkar PKP akan direman dan dihadapkan ke mahkamah mulai esok. Penutupan Pasar Fosang di Luyang pada 11 April lalu tidak mempengaruhi kedatangan pengunjung ke Pasar Lido. Tinjauan BTTV ke Pasar Lido pagi tadi mendapati tiada pertambahan orang ramai yang berkunjung ke sini dan bilangan yang datang untuk membeli barangan keperluan seharian kekal sama. Menurut penjajah yang kami temui, bilangan pengunjung berkurangan ketika hari-hari biasa namun meningkat sedikit sehingga mereka terpaksa berbaris panjang ketika Sabtu. Penjajah di sini turut mematuhi etika penjarakan sosial dan langkah-langkah keselamatan turut diambil sebelum pengunjung dibenarkan masuk ke kawasan pasar. Keadaan di Pasar Lido adalah terkawal kerana polis sentiasa berada di sini untuk mengawasi keadaan. Hanya 20 orang dibenarkan masuk untuk membeli barangan keperluan selama 20 minit di Pasar Lido pada satu-satu masa. Pasar Lido dibenarkan beroperasi 5 jam setiap hari bermula 6 pagi. Dia tengok hari jugalah. Kalau hari-hari biasa macam ni, dia kurang. Sebab kebanyakan kan di sini orang beli yang 1 minggu punya barang. Ada yang 2 minggu. Ada juga yang hari-hari datang cuma orang beli dalam kuantiti sikit lah. Lalu memang hari Sabtu lah paling ramai. Sebab hari Sabtu hari itu pun orang berbaris sini sampai KFC. Makan dulu kan? Tidak juga, biasa juga lah. Ya, sebab kebanyakan customer yang beli di Fosang tu pun dia jenis yang beli Fosang, beli di Lido juga. Dan ada juga customer yang memang tidak pernah beli di Fosang. Situasi dekat sini terkawal juga, polis pun setiap hari ada pantau. Meja-meja pun penjual dia jarak-jarak supaya setiap orang tu ada jarak social distancing kan. Untuk masa di sini dari jam 6 sampai 11 pagi, tapi kalau kami penjual jam 5.30 lah baru boleh masuk. Corak pembelian di kalangan orang ramai juga berubah. Beli sayur kan dia macam banyak untuk stok sekali kan. Kalau biasa hari sebelum PKP tu orang beli memang beli untuk 1-2 hari saja. Sekarang pun orang macam malas mau keluar kan, jadi beli untuk 1 minggu gitu, 2-3 hari lagi baru keluar. So kira bisnes kamu meningkat lah? Meningkat sikit lah. So ni okey lah, okey, macam orang pun tidak berapa sesak. Macam orang kontrol masuk juga kan. So kontrol dalam satu-satu masa masuk 20 orang begitu. Dia kasih masuk. Dia tidak sesak lah, memang penjarakan sini okey lah. Oh, memang masuk 20 orang saja boleh? Ya, dia limit, lepas tu dalam berapa minit masuk lagi begitu lah. Dia tidak satu kali serentak begitu masuk lah. Turun banyak, memang turun banyak. Orang-orang di sini memang kurang lah? Kurang, sekarang memang kurang lah orang. So orang pun mungkin semua berjaga-jaga begitu kan. Tidak berapa berani keluar semua gitu lah. Berapa bisnes kamu orang? Ada 50% turun, dia pun ada lah begitu. Yeah. Memang ini makanan ni tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Memang dia mau pakai glove, pakai mask semua. Cuma kita tak ada itu baju, kalau ada baju pun pakai baju. Okey, di sini sekarang kami di sini ada buat ini
undang-undang jalan sini. Ini customer pun ada bagus sikit, jalan pun baik-baik sini. Ada ikut kami punya undang-undang jalan, pilih barang, cepat pulang. Jalan pun ikut undang-undang. Saya pun lama kasih komoran tu rakyat-rakyat ikut kami punya ditusuk ke undang-undang jalan bagus-bagus pun okey juga. Macam mana? Oh, kami ada scan, ada ubat, ada cuci tangan, ada scan. Kalau lebih punya panas kami stop dia. Kali lama punya kita ada kasih dia masuk. Yang pun sambut kami punya kerja bagus juga. Kami ada rela, ada kami punya kerja punya orang, ada tolong, ada polis juga, ada tolong kami jaga diri itu. Ada bagus. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun terpaksa menahan kesakitan lebih 2 jam setengah apabila kaki kirinya tersangkut ke dalam lubang tandas rumah keluarganya di Tanjung Aru, Kota Kinabalu semalam. Kejadian itu berlaku apabila mangsa dikatakan hendak membuang air kecil sebelum kaki kirinya tergelincir lalu termasuk ke dalam lubang tandas hingga ke lantai bawah. Kejadian itu disedari oleh keluarganya sebelum menghubungi bomba untuk bantuan. Operasi menyelamat dilakukan 13 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu menggunakan peralatan khas. Selepas hampir 3 jam, kaki mangsa berjaya dikeluarkan. Mangsa hanya cedera ringan dan dirawat oleh anggota Unit Perkhidmatan Perubatan Kecemasan Bomba EMRS. 18 pendatang asing tanpa izin, parti merusuh dan meloloskan diri dari Pusat Tahanan Sementara PTS Menggatal Ahad lalu. Bagaimanapun 11 daripada warga Filipina yang terbabit dalam kejadian itu berjaya ditahan semula oleh sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu dan pengawal PTS berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, siasatan mendapati kejadian berlaku pada jam 3.30 petang apabila 18 tahanan merusuh dalam cubaan meloloskan diri. Habibi berkata pihaknya yang menerima maklumat mengenai kejadian itu bergegas lokasi untuk mengepung kawasan pusat tahanan berkenaan. Polis mengerahkan semua elemen berkaitan termasuk unit anjing pengesahan K9, unit kereta peronda polis dan anggota dari Balai Polis Menggatal. Hasilnya polis menahan 6 suspek iaitu 5 ditahan Ahad lalu dan seorang suspek ditahan semalam. Seorang pengawal pusat tahanan itu cedera di kepala dan muka, dirempu suspek ketika cuba meloloskan diri. Menurutnya, operasi menjejaki 7 lagi suspek berusia 21 hingga 50 tahun yang masih bebas giat dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai ke-7 suspek terbabit diminta tampil ke Balai Polis berdekatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 224 Kanun Keseksaan kerana melarikan diri dari tahanan yang sah. Saudara, sekiranya anda terpaksa berada di luar kerana sesuatu urusan penting, pastikan jarak sosial anda kekal 1 meter. Sabrinus Saribun, BTTV.